saya yang datang daripada Segading, ada yang sampai juga daripada Kuala Lumpur. Saudara Puan tulis sahabat-sahabat lain, pegawai-pegawai daripada pihak perseratan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Kita sekarang berada di ambang pilihan raya negeri yang ke-15, yang ke-15. Kali ini pilihan raya negeri kita berasingan dengan pilihan raya umum. Saya rasa ini buat kali pertama lah yang berlaku di negeri Johor, tak pernah berlaku. Saudara ramai nak tahu kenapa kita kena buat pilihan raya ni. Saya akan jawab dengan ringkas kerana saya yakin ramai di antara tuan-tuan pun ada dah dengar penjelasan saya di Facebook, di YouTube, betul? Tadi kita pergi hantar bantuan kursi tadi, katil, lepas tu kita berziarah pada pakcik kat belakang tu, rumah dia. Dia pun masa dia datang, dia tengah tengok saya punya live Facebook. Tiba-tiba orang yang ada depan pintu. Tuan-tuan, ringkasnya sesama, kita perlu sebuah kerajaan yang stabil. Itu je ringkasnya. Kenapa kena ada sebuah kerajaan yang stabil? Adakah sekarang tak stabil? Selepas kematian Datuk Osman Sapian, kita ada masalah. Yang menyokong kerajaan 328, yang menyokong pembangkang ada 27. Yang lebih tak stabilnya secara, salah seorang daripada 28 orang ini ialah Muhyiddin Yassin, orang yang selalu penting tak datang sidang Dewan Undangan Negeri. Sebagai contoh tuan-tuan, bila kita nak luluskan belanjawan untuk negeri Johor pada tahun 2022, tahun ni, untuk tahun ni, tahun lepas, kita bentangkan belanjawan. Tiba-tiba bila nak mengundi ni saudara, bila nak mengundi, 27 menyokong kerajaan, 27 lagi membantah, menyokong pembangkang. Ada yang berkecuali dan sebagainya. Jadi macam mana boleh lulus? Lulus ni kerana speaker menghormati ke bawah duli Tuanku Sultan Johor. Itu kelebihan duli Johor ni tuan-tuan. Bukan hanya kita daripada kerajaan yang menghormati ke bawah duli Tuanku Sultan Johor, pembangkang pun menghormati. Tapi tuan-tuan fikir, kalau setiap kali proses pengundian time 27 dan setiap kali kita berharap kepada ihsan speaker yang datangnya daripada amanah, apa jadi pada negeri ini tuan-tuan? Kedudukan speaker itu pun lambat laun akan dipertikaikan oleh geng amanah. Betul tak betul? Engkau ni belah BN ke belah amanah? Baik ke masuk dia BN? Betul tak? Jadi kita tak boleh berada dalam keadaan sedemikian. Tambahan pula, satu dunia dah tahu bahawa Johor ni kedudukan kita sangat rapuh, bagai telur di hujung tanduk, hanya dengan kelebihan satu kursi. Kalau tuan-tuan nak masuk melabur, tuan-tuan nak melabur tak kat negeri Johor ni, dalam keadaan tahu bila-bila masa kerajaan Johor boleh bertukar. Apatah lagi 2018, bila ada lebih kurang 25% pengundi Melayu telah silap mengundi Pakatan Harapan. Kita ingat kita mengundi kerajaan itu sekali. Rupanya tuan-tuan, undi sekali dapat 3 menteri besar, undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. Betul tak? Jadi kesilapan ini perlu dibetulkan segera. Kalau tuan-tuan masih lagi yang dalam dewan ni, insyaAllah tak ada masalah. Yang luar dewan ni, sebab polis pun benarkan banyak ni dia boleh usut dalam dewan ni, jadi ramai duduk kat luar ni. Yang luar dewan ni pun okey. Yang jauh-jauh sikit tu yang mungkin tak berapa nak pasti. Saya yakin ramai yang dah sering mengundi Pakatan Harapan kena kencing 22 bulan. Betul tak? Saya pun yakin bahawa ramai juga dah mula kenal abah kau ni.
Lebih-lebih lagi tuan-tuan, Abah ini sudah pun menawarkan diri nak menjadi penasihat ekonomi. Yang ni seronok tuan-tuan. Seronok. Sebab apa saya seronok? Sebab kalau siapa nak merasa dirinya dilokap di rumah, tak boleh keluar cari makan, tak boleh keluar mencari rezeki secara sempurna macam dulu, 18 bulan di bawah pemerintahan berapa lockdown negara, nak merasa kena lockdown, nantilah, pilihlah, undilah Perikatan Nasional. InsyaAllah tuan-tuan takkan perlu bekerja, boleh berehat di rumah. Amin. Cuba lagi sekali. Jadi saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita kena ubah kerajaan. Kita kena kembalikan, berikan mandat kepada Barisan Nasional. Kerana sekiranya Barisan Nasional dapat mandat penuh, kita boleh memerintah tanpa perlu berkongsi kuasa dengan musuh-musuh politik kita. Tuan-tuan, Datuk Seri Hasni ini betul dia menjadi Menteri Besar. Dalam kerajaan dia Menteri Besar. Tapi berapa orang UMNO dalam tu? 19 maknanya bila kita nak buat sesuatu polisi, kita nak buat sesuatu keputusan, kita kena tanya dengan geng bersatu, kau setuju ke tak setuju? Betul tak? Kita kena tanya dengan seorang wakil rakyat daripada PAS, kau setuju ke tak setuju? Kalau misalnya dia orang ni tak setuju tuan-tuan, boleh lulus tak? Boleh tak apa kita nak buat? Tak boleh. Itu sebab pentingnya kestabilan itu saudara. Dan bila kita berjaya mendapat balik mandat daripada rakyat pada 12 hari bulan Mac ini, kerajaan negeri akan dilihat stabil. Kerajaan negeri akan diyakini oleh pelabur-pelabur untuk masuk balik ke dalam negara ini, ke dalam negeri ini. Pelabur yang sebelum ini sudah membatalkan hasrat untuk melabur di Malaysia akan kembali melabur di negeri Johor. Kerana ada kestabilan, apatah lagi kita ada ke bawah duit baru yang dia sendiri memainkan peranan untuk membawa masuk pelabur-pelabur ke dalam negeri ini, teman-teman. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, apa faedahnya kalau pelabur datang masuk balik ke dalam negara ini? Apa faedahnya bila orang nampak politik kita stabil, tak perlu berkongsi kuasa? Saudara, jangan lupa tuan-tuan, akibat daripada silap pangkal ni, Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan negeri Johor pada 2018 dengan 2/3 majoriti. Betul tak? 2/3. 2/3 ni kukuh tuan-tuan. Kukuh. Tetapi mereka ni berpakat di kalangan musuh. Apa maknanya bila berpakat di kalangan musuh? Saya nak bagi tuan-tuan faham dengan mudah kenapa kita tak nak kerjasama dengan bersatu. Bersatu tuan-tuan, niat dia tubuhkan bersatu, nak menghancurkan UMNO, nak menanam UMNO, nak menggantikan UMNO sebagai orang yang memperjuangkan hasil orang Melayu. Betul tak betul? Maknanya dia musuh politik kita. Sama juga Tun Mahathir, dia bersatu. Anwar Ibrahim, dia PKR. Betul tak? Tuan-tuan, dua orang ni bila dia berpakat, dia punya kesepakatan ini boleh jaga masa panjang tak? Tak boleh. Seorang tukang sumbat anak berat dalam penjara, seorang lagi tukang masuk penjara. Tuan-tuan rasa mula-mula dia janji nak bagi hanya 2 tahun kepada Tun Mahathir. Ingat lagi? Sampai genap 2 tahun tu, sebelum sempat 2 tahun, dia buat macam-macam alasan saudara, sehingga akhirnya dia hantar Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk keluar daripada bersatu, keluar daripada Pakatan Harapan dan membentuk kerjasama dengan UMNO dan PAS. Tuan-tuan nampak, bila dua musuh ni bercakaran tuan-tuan, mereka akan buat macam-macam, sebab mereka tidak akan sekepala sesaat. Jadi sama juga bila kita membentuk kerajaan di negeri Johor ini bersama dengan bersatu, bersama dengan PAS. Kita adalah pakatan musuh-musuh politik. Jadi kedudukan kita umpama tidur satu bantal, musuh-musuh politik ini berpakat tidur satu bantal, tapi mimpi lain-lain tuan-tuan.
Kenapa saya kata mimpi lain-lain? Pas ni tuan-tuan, dia nak cari undi orang apa? Melayu. Orang apa? Orang Islam. Betul tak? UMNO nak cari undi orang apa? Melayu. Dia nak cari undi penganut agama apa? Agama Islam. Bersatu, dia nak raih undi daripada orang apa? Melayu. Orang Islam. Betul tak? Kalau tiga-tiga parti ni secara berebut kumpulan sasa yang sama, boleh tak kita pastikan dia orang ini tidak akan berebut? Dia kata kalau kau nak sokong PAS, sokong. Yang seorang lagi kata, kau nak sokong, tak apa, sokong. Boleh kita bagi jaminan tidak ada curi ahli, tidak ada cantas-mencantas antara parti-parti politik ini, tidak ada bully-membuli. Boleh kita jamin? Tak boleh. Bukti dia apa? Kita dah pernah tuan-tuan dikhianati oleh Muhyiddin Yassin. Betul tak tu? Tapi tuan-tuan, besarnya hati Datuk Zahid, besarnya hati Datuk Najib ni, walaupun telah pun dikhianati oleh Muhyiddin, dia sanggup maafkan Muhyiddin. Dia sanggup maafkan Muhyiddin. Bukan setakat sanggup maafkan Muhyiddin, walaupun kita ada 42 kursi tuan-tuan di Parlimen, Muhyiddin hanya ada 32 kursi. 32 kursi itu pun yang dia menang 13. Daripada 13 tu 6 orang je yang sokong dia. Itu pun seorang lagi ahli parlimen daripada Seri Gading. Yang lagi 16 datang daripada mana? Dia curi daripada UMNO. Yang lagi 9 datang daripada mana? Dia curi daripada pihak. Tuan-tuan, dalam keadaan kursi dia lagi sikit daripada kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Tengok apa jadi tuan. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri, dia bully kita. Duit UMNO ditahan, betul? Bila akhirkan kursi, dah bagi dia jadi Perdana Menteri, patut bagilah kita jadi Timbalan Perdana Menteri. Sepatutnya kita Perdana Menteri, tapi kita bagi kursi Perdana Menteri pada dia. Asalkan tak nak DAP. Kursi timbalan pun tak boleh bagi pada kita. Dan nak mampus tuan-tuan, baru dia bagi pada Datuk Seri Ismail Sabri jadi Timbalan Perdana Menteri. Betul tak? Bila akhirkan jawatan menteri, ada tak ada? Dia orang tak banyak kursi, tapi dapat jawatan menteri paling banyak. Menteri kanan dia 2 orang. Menteri kanan 2 orang. Kemudian sesaat bila bagi kementerian, dia bagi kita kementerian cat ayam. Tuan-tuan tahu apa kementerian cat ayam? Kalau sardin cat ayam okey tuan-tuan. Daripada sardin biasa tu boleh sakit perut tuan-tuan. Kalau dapat cat ayam, sardin tu okey. Tapi sesaat dia bagi kementerian kat UMNO kat PAS ni macam mana rupa dia? Kita punya Presiden PAS, dia menteri tak? Dia tak menteri. Dia duta putaran menteri. Betul tak? Jadi jawatan dalam PAS paling tinggi ni tuan-tuan, siapa? Tuan Ibrahim Tuan Mat. Betul tak? Apa dia bagi kat Tuan Ibrahim Tuan Mat? Tuan-tuan tahu dulu masa zaman Pakatan Harapan Pemerintah, Kementerian Sains, Teknologi, Tenaga dan Alam Sekitar, satu seorang menteri junior wanita bernama Yo Biji, dia menjadi menteri. Tapi nak tengok betapa tingginya makam orang PAS ni di mata Muhyiddin Yassin, dia ambil kementerian Yo Biji ni, kementerian seorang menteri junior, dia bagi 3. Satu dia bagi dekat Timbalan Presiden PAS, jadi Menteri Alam Sekitar. Satu dia bagi kat Khairi Jamaluddin, jadi Menteri Sains, Sains dan Teknologi. Satu lagi dia bagi kat Samsul Anwar Nasarah, jadi Menteri Tenaga. Satu kementerian bagi 3. Kementerian ni, Kementerian Cahaya ni bagi 3 orang. Itu cara dia tuan-tuan, dia bagi. Yang okey sikit dapatlah kat Datuk Seri Ismail Sabri, Kementerian Pertahanan. Kementerian Dalam Negeri orang dia. Kementerian yang penting-penting contohnya macam Kementerian Komunikasi, orang dia Saifuddin Abdullah. Apa lagi kementerian yang penting? Kementerian Pelajaran, orang dia Sastama.
Ini bagaimana mereka melayan kita. Sehingga kan saudara, bila masuk pilihan raya di Sabah, kita tengok bagaimana dah setuju dah agihkan kursi, kan? Dah setuju dah agihkan kursi, tiba-tiba tuan-tuan dia letak calon bebas lawan dengan calon kita di Sabah. Dia bagi duit tadi 200,000. Saya nak beritahu tuan-tuan, itu sebabnya kita tak boleh bekerjasama dengan Bersatu, sebab mereka bukanlah orang yang boleh kita percayai. Tambah pula tuan-tuan, kita dah maafkan dia, kita dah angkat dia jadi Perdana Menteri. Saudara, Presiden UMNO nak dia penjara, Presiden UMNO nak dipenjarakan, mantan Presiden UMNO nak dipenjarakan. Baru-baru ni dia kata Datuk Seri Presiden UMNO bawa fan. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya dah tanya dengan Datuk Zahid. Datuk Zahid bersumpah, dia kata tak betul, tak betul. Dan sekarang ni dia sedang mempertimbangkan akan saman, saudara, dia akan saman nasi Muhyiddin Yassin. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau Datuk Zahid nak suruh Muhyiddin Yassin lepaskan kes dia, senang dia. Sebelum dia bagi SD kepada Muhyiddin Yassin untuk jadi Perdana Menteri, dia akan suruh Muhyiddin berjanji dulu. Betul tak betul? Takkan dah angkat dia jadi Perdana Menteri baru nak minta. Bodoh lah tuan-tuan. Nampak tak perbohongan Muhyiddin? Tak betul. Benda tak berlaku. Kedua, Datuk Najib saya tak sempat tanya tentang dia suruh Ram Karpal Singh Gopal Singh Ram dilucutkan daripada menjadi ketua pendakwaan kes Datuk Seri Najib. Saya nak minta tuan-tuan, kalau pun betul, ini saya nak tanya lagi, memang patut pun. Sebab apa? Sebab Gopal Singh Ram ni, Tan Sri Apadi Ali sudah pun mendedahkan bagaimana Gopal Singh Ram tuan-tuan telah pergi ke rumah Tan Sri Apadi Ali, meminta Tan Sri Apadi Ali untuk menangkap Datuk Seri Najib. Dan bila Tan Sri Apadi Ali tanya, kenapa saya nak tangkap Najib? Dia kata sebab orang tak suka. Tuan-tuan, kalau nak kira orang tak suka ni, orang lagi tak suka dekat Mahathir Mohamad, betul tak betul? Boleh kita main tangkap dia sebab orang tak suka? Boleh? Tak boleh. Kalau nak kira orang tak suka akibat daripada ramai rakyat sengsara dikurung di rumah, tak boleh keluar cik makan, lagi ramai yang benci kat si tumpuk ni. Betul tak betul? Kena tumpuk. Dikaji kenal? Dikaji kenal lah ni? Lagi ramai orang benci dekat Muhyiddin. Boleh kita tangkap Muhyiddin sesuka hati? Tak boleh. Nak tangkap, nak dakwa orang tuan-tuan, mesti ada asas. Betul tak betul? Jadi kalau orang ni dah didedahkan, orang ni memang nak kenakan Datuk Seri Najib. Saudara, orang ni pula diletak oleh Peguam Negara Tommy Thomas, bekas Peguam kepada Cik Ping, Ketua Komunis Melayu, dan juga bekas Peguam kepada Lim Guan Eng. Orang ni tuan-tuan diletakkan sebagai Peguam Negara, dan orang ni angkat Gopal Singh Ram sebagai ketua pendakwaan nak kenakan Datuk Seri Najib. Kita minta supaya dia dikeluarkan sebab dah ada kes. Cuma kes dia tak didakwa. Dia melakukan kesalahan tapi tak didakwa. Sebab apa tak didakwa? Sebab kawan dia Tommy Thomas merupakan Peguam Negara ketika itu. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, Muhyiddin ni, dia duk kata Datuk Seri Najib, Datuk Zahid, Ahmad Maslan, siapa lagi? Tan Sri Syarif Samad, dia kata ini semua kluster mahkamah. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, mengurat isteri orang ni, pujuk, dalam keadaan kita tahu dia isteri orang, kita pujuk dia pergi ke katil, salah ke tak salah? Kiranya satu kesalahan jenayah tuan-tuan, di bawah kanun acara jenayah. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau lepas ni Datuk Najib ke, Datuk Zahid ke,
dia punya dendam kesumat dia sama macam Hadi, dendam kesumat dia sama macam Muhyiddin. Agak-agak Muhyiddin ni tuan-tuan, kesalahan dia mengurat Nikaji, mengadakan hubungan dengan Nikaji, sehingga Nikaji bercerai dengan Clement Paul Augustine. Clement Paul Augustine, lebih kurang itulah namanya. Agak-agak tuan-tuan, Muhyiddin jadi kluster agama ke tidak? Confirm jadi. Tuan-tuan masih ingat tak? Keluarnya tersebarnya video rekaman suara mesyuarat MT Bersatu, di mana Muhyiddin kata kita kena beli orang-orang UMNO ni, MP UMNO ni, dengan bagi dia jawatan menteri, jawatan timbalan menteri, lagi tu apa, pengurusi GLC. Bila dia orang ni, dia tengok kita dah bekerjasama dengan UMNO, lebih baik dia orang jam the boat now. Kenapa nak tunggu, dia kata? We use this scheme of things. Maknanya menawarkan sokongan, tuan-tuan, menyogok ahli parlimen untuk lompat parti. Salah tak salah? Salah di bawah Akta Suruhanjaya Mencegah Rasuah. Boleh tak didakwa? Kenapa tak didakwa? Sebab Peguam Negara lantikan Muhyiddin Yassin. Betul tak? Kalau dia lantik, takkan Peguam Negara nak dakwa dia. Sama juga dia kata, oh ini semua dah dibuktikan, Dato' Najib dah dibuktikan, dah jatuh hukumnya. Ini rayuan di Mahkamah Persekutuan ni hanya nak tengok bukti baru. Pada hakikatnya dia dah bersalah. Saya nak beritahu tuan-tuan, seseorang itu tidak lagi, dia still innocent until proven guilty. Until dia dah selesai meraih di peringkat yang paling tinggi. Jangan dia pandai-pandai ubah sistem perundangan negara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, macam mana Datuk Seri Najib nak dapat keadilan? Macam mana Datuk Zahid nak dapat keadilan kalau Ketua Hakim Negara pun masih lantikan Mahathir Mohamad? Boleh dapat keadilan? No way. Betul tak tuan-tuan? Sama juga orang dia, bila dia lantik Tommy Thomas, kita tengok apa jadi tuan-tuan. Dia lantik saja Tommy Thomas, semua kes orang-orang Pakatan Harapan, Siva Rasarasya, Eric Paulsen, Hasan Karim, Ken Chua, Rafizi Ramli, dah jatuh hukum penjara pun boleh tukar. Ramai lagi, Kamrin Ghaffar, saudara, sampaikan Lim Guan Eng, 60 saksi, 25 dah dipanggil, ada lagi 35 belum dipanggil. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, apa jadi dengan kes Lim Guan Eng? Walaupun Ketua Hakim Negara itu hari, dia dah letak orang yang pro DAP, iaitu Tan Sri Richard Malanjut. Kenapa saya kata dia pro DAP? Memang dia naik pentas DAP, dia tamat saja kerja dia sebagai Ketua Hakim Negara di Sabah, dia kempen satu pentas dengan DAP. Orang ni jadi Ketua Hakim Negara pun Lim Guan Eng tak berani teruskan kes dia. Dia arahkan dia punya peguam dulu yang dah jadi peguam negara, iaitu Tommy Thomas, saudara, untuk menggugurkan kes dia. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hebatnya UMNO. Sekarang ni Perdana Menteri orang apa tuan-tuan? Orang UMNO, betul tak? Ada tak dia gugurkan kes Datuk Seri Najib Tun Razak? Ada tak dia gugurkan kes Datuk Seri Zahid Hamidi? Tak ada tuan-tuan. Saya buat report ke atas Dato' Amari yang mengaku dalam mahkamah, dia menerima 3.7 juta dalam akaunnya di BSI Switzerland. Seorang penjawab bekas pengarah Dato' Najib, orang yang digunakan oleh Jolo, dia mengaku dalam mahkamah, Jolo bagi dia 200,000 US dollar untuk beli rumah. Setiap bulan dia terima RM25,000 daripada Ops Solution. Lepas dia habis bagi keterangan, lepas dia selesai disoal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, saya pun report polis kat dia. Tuan-tuan tahu apa yang jadi? Bukan dia yang kena tangkap, tuan, saya kena tangkap. Tuan-tuan ketawa. Tapi saya kena tangkap
didakwa, dituduh menghina mahkamah, dituduh mengugut saksi, padahal dia tak boleh beri keterangan. Dan saya kena hukuman penjara 1 bulan. Saya dah kena di mahkamah tinggi, saya merayu di mahkamah rayuan. Kalah. Lepas ni pergi ke mahkamah persekutuan. Tak apa, kalau saya terpaksa tuan-tuan kerana mendedahkan rasuah, saya ke penjara, saya reda tuan-tuan. 1 bulan saja. Yang penting tuan-tuan, kena penjara 1 bulan, saya tak hilang kelayakan, masih boleh jadi WP tuan-tuan. Jangan dia fikir dia boleh ukur kita, letak kita penjara. Saya nak beritahu, saya duduk ISA bukan sekali tuan-tuan, 2 kali. Kali pertama 2 bulan, itu khusus jaga pendek, tak lulus. Dia hantarnya 2001 sampai 2003, 2 tahun 2 bulan saya duduk di ISA tuan-tuan. Mahathir tak berhasil pun sekali masuk ISA. Muhyiddin saya nak beritahu, malam dia digugurkan daripada kabinet, penyokong dia datanglah ramai-ramai kat rumah. Polis pun datang, jaga aman saja. Menggigil tuan-tuan begini. Telefon datuk saya, ni banyak polis dekat rumah aku ni, kau nak tangkap apa? Takut nak tangkap. Puan Sri Nurani telefon Datuk Sri Rosmah ni, apa ni ramai orang kat rumah saya ni, nak tangkap Tan Sri ke? Takut. Saudara, nasib baiklah Datuk Sri Najib dia bukan busuk hati tuan-tuan. Sebenarnya Muhyiddin ni dia kata apa? Dia kata dia dipecat, digugurkan daripada kabinet kerana dia minta supaya orang yang lebih disiasat. Bohong. Tak betul. Dia dipecat sebab dia melakukan konspirasi nak menggulingkan kerajaan. Dia ni belakang dia berbalik. Beberapa orang Tan Sri berpakat tuan-tuan. Tan Sri Zeti ni Governor Bank Negara dulu. Tan Sri Abu Qasim bekas SPRM dulu. Tan Sri Gandhi Patayan, beberapa Tan Sri termasuklah Tan Sri Khalid Ibrahim. Nasib baik Khalid Ibrahim membocorkan rancangan jahat dia. Rancangan dia tuan-tuan, bila Tan Sri Gandhi Patayan umumkan tubuh jawatan kuasa task force. Ingat lagi, task force untuk siasat YMDB. Tuan-tuan, baru tubuh task force, tiba-tiba siasatan dah selesai, dah ada kertas pertemuan. Masuk akal. Perancangan dia orang, pada hari Datuk Seri Najib buat rombakan kabinet itu, hari Selasa. Kalau Datuk Najib tak rombak kabinet itu, besoknya Muhyiddin Yassin akan hadir dalam musyawarah kabinet. Dia akan keluarkan kertas pertuduhan itu, mengatakan bahawa ada kertas pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, dan sesama saya nak beritahu kepada tuan-tuan, kalau Datuk Seri Najib tak nak letak jawatan ketika itu, mereka sudah standby panggil polis. Dia tak tahu boleh tak beritahu kepada Datuk Seri Najib. Belum sempat dia buat kudeta. Tuan-tuan, ni kudeta. Kudeta ni ialah tindakan menggulingkan kerajaan yang dipilih secara demokratik. Kesalahan melakukan kudeta. Apa kesalahan dia tuan-tuan? Pengkhianatan kepada negara. Ingatlah kita Al-Ma'unah, bomba senjata di kamp tentera Green, bawa lari ke Bukit Jenari, baru bunuh 2 orang SB. Belum sempat sedang mana-mana, apa jadi pada Amin Ghazali? Hukum gantung. Kalau naik ke atas, si Muhyiddin boleh dihukum gantung. Ada Datuk Seri Najib buat macam tu? Tak ada. Ada yang dia sedolingi tak buat. Kes Datuk Seri Najib, kes dia yang pertama, SRC Teresna, saya dah beritahu 3 tahun kepada Datuk Seri Najib. Bos, you benar. Datuk Najib kata, ya ke? Dia tak percaya orang benar. Sebab saya dah tahu suami kepada Tengku Maimun sudah berjumpa dengan Muhyiddin Yassin di rumah abang kepada Muhyiddin Yassin, Aziz Yassin. 3 bulan lagi kita dah tahu. Jadi Muhyiddin tak payah sembang lah, kata dia tak campur urusan mahkamah. Bohong. Dia campur urusan mahkamah, nak kenakan Datuk Seri Najib, nak kenakan Datuk Zahid. Dia tak payah sembang, kata dia tak campur. Tuan-tuan,
Kalau dia tak campur urusan mahkamah, dia tak kontrol peguam negara. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, video Azmin Ali dengan Haziq jelas tak jelas? Jelas ke tidak? Semua dah tengok ni. Dia tak ada orang ni tengok porno. Kalau tengok nak ambil tahu, nak tahu betul ke tak betul ni, boleh maaf. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, saya mengaji lebih dahsyat. Saya bawa video ni pergi ke Jakarta untuk dapatkan pakar forensik video mengesahkan. Saya bawa gambar Haziq, saya bawa gambar Azmin Ali. Sama tak orang ni dengan orang pelaku video tersebut? Pakar forensik video di Jakarta mengesahkan, confirm inilah orangnya. Saya bawa pula Kak Puati, bawa pergi Birmingham, United Kingdom bersama dengan Datuk Seri Ali, calon adun Sungai Ulang Barisan Nasional. Saya nak beritahu tuan-tuan, perbezaan yang dikatakan oleh pakar forensik ni satu je, masa berlaku elephant by elephant antara Azmin Ali lawan dengan Haziq ni, tuan-tuan. Pada ketika itu Haziq clean sheet, bisa dia bersih. Tapi gambar yang kami bagi kepada pakar forensik untuk buat perbandingan ni, masa tu Haziq ada bisa bersih. Itu yang beza. Maknanya memang confirm dia. Apatah lagi tuan-tuan, ada bukti yang cukup jelas. Apa bukti yang cukup jelas? Bila Haziq nak makni, bila Azmin Ali masuk dalam bilik tersebut, ada CCTV. Bila Haziq lepas tu masuk dalam bilik tersebut, dia pakai apa ni? Apa dia panggil tu? Dia pakai hoodie. Ada lagi CCTV, ada baju belak dia pakai. Masuk dalam pula tuan-tuan, saudara, Haziq sendiri power bank ni macam ni tapi tebal. Ada kamera. Yang pasang, yang rakam ni tuan-tuan, Haziq sendiri. Dia pasang, dia geram dengan Azmin ni sebab dah jadi bukti sombong. Sebelum tu dia orang baik, kan? So macam perangkap juga lah, tak kira lah perangkap tak perangkap. Kalau kau tak suka jantan dengan jantan, takkan berlaku lah perangkap kau. Betul tak? Kalau Azmin ni bukan suka jantan dengan jantan, boleh berlaku tak benda ni? Tak boleh. Jadi yang kau masuk perangkap, siapa suruh? Kau tahu apa yang berlaku? Haziq rakam tu letak contoh atas TV. Azmin nampak macam power bank memang, tapi ada hidden camera. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, pertama, ada CCTV. Kedua, ada rakaman. Dan rakaman ni saudara, masa saya hantar pakar forensik, saya ambil video daripada WhatsApp. Tetapi pihak polis telah pun menerima daripada orang yang simpan rakaman Haziq itu original kamera yang merakam, telah diserahkan pada pihak polis di restoran Rebung. Di depan pintu masuk Bukit Aman tu ada restoran Rebung. Polis ada, siasatan dah selesai. Walaupun Hamid Badu, Ketua Polis Negara Mahathir ketika itu mengatakan kabur, tak nampak apa-apa, tak apa, biarlah dia kabur. Nanti Allah Ta'ala buta dan mata dia betul-betul baru dia tahu. Tak apa. Persoalan dia tuan-tuan, ini 2019 benda ni berlaku. 2019 macam-macam teknologi ada. Nak tahu betul tak betul, tak cukup dengan CCTV, tak cukup dengan video yang dirakam oleh Haziq ni. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau benda ni disiasat oleh pihak polis, pertama sekali, handphone ni Haziq bawa kan. Sekarang ni polis dia tak payah kejar saya tuan-tuan, tak payah ikut saya, SB tak payah ikut. Dia orang boleh tahu saya berada di mana, exact location. Sebab dia boleh detect SIM card saya. Kalau saya tukar SIM card saya kekalkan telefon yang sama, dia boleh detect IMEI saya. Jadi dalam arti kata lain tuan-tuan, polis pun tahu Azmin sedang buat apa dengan Haziq. Sebab pada ketika itu bukan setakat dia orang ni badan bertindih, handphone dia pun bertindih tuan-tuan dalam bilik yang sama. Nak bohong macam mana? Tak
Apatah lagi kalau diperiksa Ailio Azmin sudah pasti ada di atas. Kalau cadar ditukar, tapi Ailio di tuan mesti ada kat atas betul. Betul tak? Mesti ada kat atas tidak. Jadi secara benda ni pihak polis beritahu saya confirm dah, memang kita boleh tuduh. Tetapi sehingga hari ini tidak dituduh. Sebab apa tidak dituduh? Sebab dia dilindungi oleh Mahathir. Lepas tu dia dilindungi oleh Menteri Dalam Negeri. Siapa Menteri Dalam Negeri? Kita mana jadi Dalam Negeri? Muhyiddin Yassin. Bila tukar Menteri Dalam Negeri, tuan-tuan, tukar kerajaan, siapa Perdana Menteri? Yang jadi Menteri Dalam Negeri jadi Perdana Menteri. Orang ni nak diangkat, telah pun diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri. Cuma tak berani nak letak nama Timbalan Perdana Menteri. Dia letak apa? Menteri Kanan satu. Timbalan Perdana Menteri lah, tuan. Dulu pun dia jabat Timbalan Perdana Menteri lama, jabat terakhir. Saudara, lagi dia nak cerita pasal integriti, nak cerita pasal moral. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bolehkah kita sama dengan mereka-mereka yang macam ni? Boleh tak boleh? Tak boleh. Itu sebabnya saudara, kita perlu dapat fresh mandate daripada rakyat. Kita kena memerintah mengikut acuan kita sendiri. Kita kena memerintah bersama dengan rakan-rakan komponen Barisan Nasional. Kalau kita menang, saudara, menang besar. Lepas tu kita nak kerjasama dengan PAS pun tak ada masalah. Yang penting kita menang lebih daripada separuh. Bila kita ada simple majority, kita kerjasama dengan PAS. Bila kita nak buat sesuatu, PAS tak setuju. Bila PAS tak setuju, dia ukur, kami akan keluar meninggalkan kerajaan yang dia keluar. Betul tak? Keluar. Tapi bila kita tengok, walaupun mereka ada 2/3, dia ada 2/3 pun dia tak stabil. Sebab mereka berpakat di kalangan musuh. Itu sebab kita tak boleh berpakat dengan musuh. Salah. Konsep berpakat dengan musuh ni salah. Dia dah cakap dah, kan? Tapi nak buat macam mana? Masa tu orang tak percaya. Masa tu orang husnuzon. Mungkin Mahathir dah bertaubat, baik kan? Jawab pun berpakat lah dengan syaitan. Mahathir Muhammad. Belum sempat pakat dengan Mahathir, baru pakat dengan dia punya puppet ataupun boneka dia, iaitu Muhyiddin Yassin. Kita tengok berapa parah kita kena. Betul tak tuan? Nasib baik kita tak berpakatkan dengan bapak yang ni, tuan. Kalau kita berpakat dengan Mahathir lagi teruk kita. Pakat dengan Muhyiddin pun sampai sekarang kesan dia. Jadi itu sebabnya, saudara, kali ini saya ucap tangan kepada Datuk Seri Hasbi Muhammad yang bertegas Barisan Nasional akan pergi solo di negeri Johor. Dan alhamdulillah Presiden UMNO dan MP UMNO juga menyokong pendirian kerajaan negeri, dan kita akan terbang pergi solo di negeri Johor ini. BN akan bertanding 56 kursi, tak ada kurang satu pun. Tak ada satu pun kita akan bagi kepada PAS, tak ada satu pun kita akan bagi kepada Bunga atau mana-mana. Sebab kita dah offer dia. Kita offer dia 4 kursi. Dia tak nak 4 kursi ni, walaupun kalau dia bertanding 4 kursi ni, confirm dia menang 4 kursi ni, dan kita pun confirm boleh menang lebih banyak kursi. Tapi dia nak kejar, nak bertanding 15 kursi, yang 1 kursi pun tak akan menang. Mark my word, tuan-tuan, 1 kursi pun PAS tak akan menang di negeri Johor. Pengalaman dah ada di Melaka. Kita offer dia 5 kursi, tak nak dia, tuan-tuan. Kita offer dia 5 kursi yang boleh menang, tak nak. Dia tetap nak ambil berapa kursi, dia tadi 8 kursi lebih kurang. 8 kursi kalau tak menang 1 pun buat apa? Betul tak? Lebih baik ambil 4 tapi confirm menang. Kalau hari itu PAS bersama dengan kita, Dul Sungai Udang yang kita kalah, kita menang. Bemban kita kalah, kita menang. Betul tak? Kursi DAP lagi banyak, kursi DAP lagi banyak yang boleh dirampas oleh MCA, tuan-tuan. Itu kelebihan kalau PAS bersama dengan kita. Tapi dia pilih, dia nak dana pilihan raya. Tuan-tuan tengok majlis pelajaran dia semua buat ke hotel-hotel, betul tak tu? Kita buat pelajaran bukan dalam
Ni ada bayar, tak bayar tuan-tuan. Semua free. Betul tak? Tak apa tuan-tuan. Percaya cakap saya tuan-tuan. Duit bukan segala-galanya. Tetapi pilihan raya memerlukan duit. Tak dinafikan. Tetapi duit bukan faktor kemenangan tuan-tuan. Di Melaka, kawan-kawan kita semua susah. Betul tak? Tapi kita tak sangka kita expect boleh menang 15 kursi. Dan nak ujung-ujung kita nampak ada can dapat 17 hingga 19 kursi. Tiba-tiba mengundi dapat 21 kursi. Kita ada duit di Melaka? Tak ada. Kawan-kawan jadi calon di Melaka berhubungan. Hubungan negeri bagi sikit, sana bagi sikit. Dia orang kena cari duit dengan kawan-kawan yang lain. Mereka berumah tak ada duit. Tetapi tuan-tuan, bila kita bersama dengan rakyat, kita perjuangkan apa yang rakyat mahukan, insya-Allah tuan-tuan, rakyat juga akan bersama dengan kita walaupun kita tidak ada duit. Ini kita kena pegang. Saudara yang saya kasih sekalian, perjuangan ni tak mudah seperti mana di Melaka. Kenapa saya kata tak mudah seperti mana di Melaka? Kerana di Melaka kita dah pasti yang akan keluar mengundi bersama dengan kita. Kita dah tengok gelombang pilihan kecil, betul tak? Tetapi di negeri Johor ni tuan-tuan, ini kali pertama kita akan melihat orang yang sebelum ini tak pernah keluar mengundi sudah diberikan watikah untuk menjadi pemilih ataupun pengundi. Orang yang sebelum ini umur 18 tak boleh mengundi sehingga genap 21 tahun. Selepas ini hampir 180,000 orang anak muda usia 18 hingga 20 tahun akan keluar mengundi. Siapa yang genap 18 tahun sebelum 22 hari bulan Februari tahun ini, dia akan mengundi pada pilihan raya di negeri Johor 12 hari bulan, kemudian awal 8 hari. Dan ada 580,000 lebih kurang tuan yang usia 21 tahun ke atas akan boleh mengundi. Ada yang umur 50 lebih tak pernah mengundi, automatik lepas ni boleh mengundi tuan. Jadi kita sekarang ni, golongan ini walaupun di Melaka, golongan muda ni bersama dengan kita. Tapi kali ini kita tak pasti. Belum ada sebarang test case. Johor ni test case yang pertama. Kalau dengan pengundi baru ini, Johor boleh menang 2/3 majoriti. Saudara, percayalah cakap saya, untuk kita menang kerajaan pusat sudah tidak ada masalah. Itu sebab kita kena kerja kuat. Jangan macam sekarang ni ada setengah-setengah kata, confirm kita akan menang lebih daripada 42 kursi. Saudara jangan lupa, hari ini kerajaan pusat, hari ini sebahagian daripada kerajaan pusat ialah orang kita, orang UMNO. Jadi walaupun Perdana Menteri ni Presiden ni naik Presiden UMNO, tuan-tuan, tapi hakikat dan realiti dia tuan-tuan, kerajaan kabinet ini adalah kabinet Muhyiddin Yassin. Ini kita kena beritahu kepada kawan-kawan kita. Kerana bila Muhyiddin bersetuju letak jawatan dan mengangkat Dato' Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, yang selepas itu disokong sebulan suara oleh ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional kecuali Tengku Razali Hamzah, tuan-tuan, Muhyiddin meletakkan syarat. Itu sebab 2 kali dah dia sebut kita sokong BN, sokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Ada syarat. Apa syarat dia? Nombor 1 tuan-tuan, mesti mengekalkan polisi. Apa polisi dia? Polisi dia antara yang bongok yang dia tinggalkan, memaksa orang untuk apa tuan? Untuk mengambil vaksin. Tuan-tuan, agak-agaklah yang beria sangat Muhyiddin ni suruh kita ambil vaksin ni pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Bukan saya cakap, tuan-tuan yang cakap. Jangan saya pula yang bersama. Cukuplah saya yang bersama banyak orang ni. Tuan-tuan sendiri pun boleh fikir, benar tak? Secara yang
Hari ini kita tengok Menteri Kewangan yang dilantik oleh Muhyiddin, yang berat sangat nak bagi KWSP ni pasal apa? Mula-mula dulu bila kita lantik Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia dengar cakap Dato' Sri Najib. Dato' Sri Najib cakap bagi air sinar, dia bagi air sinar. Betul tak? Kita baru je memaafkan dia, kita baru je lantik dia jadi Perdana Menteri walaupun kursi kita lagi banyak. Dia dengar, mula-mula dia dengar je cakap kita. Bila dia tengok makin lama pengaruh Dato' Sri Najib makin kuat, pengaruh UMNO BN, Presiden UMNO pun makin kuat, dia mula nak bunuh Presiden dengan bekas Presiden kita. Apa dia buat tuan? Dia nak letak Presiden dengan timbalan Presiden dengan bekas Presiden kita ke dalam penjara. Lepas tu apa idea yang Dato' Sri Najib bagi? Contohnya bagi bantuan ketika COVID melanda, kau suruh orang duduk dalam rumah, bagi bantuan. Mula-mula dia bagi. Itu yang bila dia bagi tu, dia bagi ni, orang panggil dia Abah. Betul tak? Bila mula dia nak nyalakan bos kita, bila mula dia nak nyayang kita, bila mula dia dengar cakap kita pun tak nak, semua dia ikut kepala dia sendiri. Last kali orang panggil dia Abah kau. Nampak tak tuan-tuan? Ini kita kena nampak ni sesama. Ini realiti apa yang berlaku. Ini realiti apa yang berlaku kepada kita. Akibat daripada kita mempercayai musuh kita, kita angkat musuh kita untuk lead kerajaan. Itu sebab kali ini kita kena fraud. Kita kena pastikan kerajaan dibentuk, majoriti dia mesti orang BN. Kerana BN ni dalam 1 tahun tuan-tuan kita memerintah negara, tak ada masalah. Betul? Ada masalah? Tak ada. Adalah kekurangan sana sikit sini sikit, tetapi dari segi menjaga rakyat, mendahulukan rakyat, kita tetap champion. Betul tak betul? Ini realiti. Itu sebab hari ini kita tengok kawan-kawan kita yang dulu sokong DAP, orang Cina. Dulu dia bukan main lagi nak tukar kerajaan. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia ingat bila tukar kerajaan akan ada kerajaan yang bersih. Rupa-rupanya dia buat yang dia lagi kurang daripada orang-orang. Dia ingat dia tukar kerajaan, dia akan ada kerajaan yang pandai mentadbir dengan baik. Rupa-rupanya ekonomi menjunam. Bukan setakat menjunam, mata wang menjunam, bursa saham Kuala Lumpur menjunam, semua benda menjunam, pelaburan langsung asing menjunam. Habis yang last kali daripada PH tukar pada PH 2.0 yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Bukan setakat ekonomi tak bagus, tak boleh berniaga, kena duduk rumah. Dia pula jadi Tuhan. Yang ini essential services, kau boleh berniaga. Yang lain ni tak payah bagi anak bini makan, kau duduk rumah, sebab bukan essential. Kepala otak dia. Boleh tak dia jadi Tuhan tuan-tuan menentukan siapa boleh keluar cek rezeki, siapa tak boleh keluar cek rezeki? Boleh. Nasib baik Dato' Sri Ismail sekarang jadi Perdana Menteri. Setidak-tidaknya tengok macam hari ni, kita duk geram-geram KJ duk paksa orang untuk ambil vaksin. Anak kita umur 5 tahun pun digalakkan untuk mengambil vaksin. Kita marah tak? Hari ini PM menggunakan dia punya kuasa dia. Dia mengumumkan bahawa apa dia? Tidak ada paksaan untuk anak-anak mengambil vaksin. Satu tepukan gemuruh pada Perdana Menteri. Kawan-kawan Kementerian Kesihatan, kawan-kawan polis, kawan-kawan tentera. Pagi tadi saya jumpa seorang lagi. Semalam saya jumpa satu orang, tangan dia ni dah terbakar akibat AEFI, kesan daripada pengambilan vaksin. Dia semput makin parah. 3 bulan tak boleh cari makan tuan-tuan. Siapa yang nak bantu? Kita akan bantuan sikit. Tapi takkan hari-hari kita nak bantu? Tak mampu kita. Sepatutnya kerajaan ni kerja dia sediakan vaksin. Siapa yang nak ambil? Ambil. Yang tak nak ambil, atas bawah badan lah. Betul tak tuan? Nak cocok kat badan kita. Yang untung dia. Untuk
faham lah maksudnya apa. Kan? Mana boleh paksa? Kawan-kawan polis cakap, Datuk, tolonglah Datuk. Kawan-kawan saya dulu ambil yang pertama dengan kedua ni okey lagi. Tapi yang ambil yang ketiga ni semua sakit. Hati memang ada tuan. Kan? Ramai yang ada kesan sampingan yang teruk. Yang kan kita ada kesihatan, tuan-tuan menyumpah. Dulu kalau KJ dia tuan, tuan-tuan tahu lah KJ ni tall, dark and handsome. Kalau dia turun ke hospital, orang berebut nak ambil gambarkan dia. Sekarang saya rasa yang tall, not very dark, but still handsome ni okey ni. Kan? Saya nak beritahu tuan-tuan, orang marah. Orang marah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah hari ini PM kata tidak ada paksaan kepada pengambilan booster. Jadi kita ucap terima kasih kepada PM. Cuma tuan-tuan pegang dari dia cakap. Kalau dia mungkin janji sama macam PJ dulu kata vaksin bukan paksaan. Betul tak? Lepas tu tengok apa jadi. Dia arahkan semua majikan-majikan siapa tak ada fully vaccinated tak boleh kerja. Kita tak nak jadi macam ni. Sama juga dengan Muhyiddin. Lepas ni anda kalau anda ambil vaksin, anda boleh hulu kile. Boleh. Balik raya dah berapa kali raya tak boleh balik? Kan? Jadi kita harap sebab dulu tu kan mungkin bukan orang UMNO kan. Seorang tu bekas ibarat Presiden UMNO, tapi mungkin jiwa memang dia tak ada. Dia tak boleh nak pegang perjanji. Kita harap tuan-tuan, kita doakan PM kita pegang perjanji. Kita harap 1 hari bulan Mac ini siapa yang usia 60 tahun kalau tak ambil booster, dia punya apa dia panggil MySejahtera masih kekal fully vaccinated kalau dia dah ada 2 dos. Kita kena pegang perjanji. Begitu juga orang yang ambil Sinovac dos pertama, dos kedua, kita harap dengan janji PM hari ini, pengumuman PM pada hari ini, maka pada 1 hari bulan Mac ini tidak ada orang yang sudah fully vaccinated tiba-tiba MySejahtera dia tukar jadi mana penting. Sesuatu penting. Nasib baik tuan-tuan, Perdana Menteri ini daripada UMNO dapatlah luluskan moratorium. Betul tak? Dapatlah juga buat overrule keputusan yang dibuat oleh Menteri Kesihatan. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan kalau lepas ni kita menang dan kita boleh membentuk kerajaan tanpa orang bersatu, tanpa orang lain ni dalam kerajaan. Sekarang kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Betul tak betul? Boleh tak kita bagi duit KPSP kepada kawan-kawan kita yang sengsara ni? Boleh tak boleh? Boleh. Tengok Datuk Seri Hasni Mohamad, walaupun dia hanya ada 19 kursi yang UMNO, yang BN, tetapi dia boleh bagi. Menang-menang saja kita boleh bagi RM500 bantuan untuk billboard. Kalau lepas ni bila dia diangkat semula menjadi menteri besar, di mana kerajaan itu dibentuk di kalangan orang-orang UMNO dan BN, insya-Allah tuan-tuan lebih daripada 550. Betul tak? 550 kali kepada rakyat. Percayalah, bila pelaburan langsung asing masuk, peluang pekerjaan bertambah. Betul? Bila peluang pekerjaan bertambah, sementara orang yang tak ada kerja akan dapat kerja. Orang buka kilang, keliling dia akan ada peluang ekonomi. Orang nak buka kedai runcit dekat dengan kilang. Bila dia orang ada buka kilang, dia kena pakai pekerja. Kalau pekerja tu bukan semua orang tempatan, ada juga bangla. Bangla ni duduk kat asrama. Asrama kena sewa pejabat ataupun kena sewa rumah milik orang tempatan. Betul tak betul? Ada peluang untuk buat dia. Kena beli tilam, kena beli katil macam saya tadi beli tilam, beli katil. Kalau tidak ada orang tidur apa, kena beli barang-barang dapur dan sebagainya untuk dia masak sendiri.
benda akan berlaku, tuan-tuan. Lagi banyak benda yang akan berlaku bila pertumbuhan ekonomi kita makin pesat. Hotel-hotel kita akan bertambah, pelancong yang datang ke negeri Johor akan bertambah selalu. Sektor-sektor ekonomi yang sebelum ni dah lemah. Saya nak beritahu tuan-tuan, zaman BN dulu, negeri Johor ini 3 tahun terakhir sebelum BN kalah ni tuan-tuan, kita nombor 1 di Malaysia. BN kalah saja, apa jadi tuan-tuan? Jatuh terus tempat nombor 4. Lepas tu makin parah tuan-tuan negeri Johor ni. Jadi bila Datuk Senior Asni Mohamad ambil alih sebagai Menteri Besar, kita tengok dan nampak cahaya dah, keyakinan tu dah datang balik. Jadi kalau dia diberikan mandat sekali lagi, saya yakin tuan-tuan, dia boleh bawa pelabur ke dalam negeri kita ni dengan lebih baik lagi. Ada orang pula yang tak sekolah ni tuan-tuan, dia kata Asni Mohamad tamat jawatan. Cubalah pakai otak. Orang tu baru je jadi tim besar tak berapa bulan. Betul tak tu? Kalau dia fikir pasal diri dia sendiri, lebih baiklah dia drag pilihan raya ni sampai bulan Julai tahun 2023. Ada 1 tahun berapa bulan? Julai. Sekarang berapa bulan dulu? 1 tahun 5 bulan lagi. Dia boleh bertahan sebagai Menteri Besar. Tapi dia demi kestabilan negeri Johor ni tuan-tuan, dia sanggup tuan-tuan perjudikan kedudukan dia sebagai Menteri Besar. Dia bersembah pada tuanku, mohon supaya dibubarkan, supaya rakyat diberikan mandat untuk memilih kerajaan baru. Belum tentu lagi dia menang tuan-tuan. Betul tak? Dia ambil risiko. Macam mana nak kata dia tamat kuasa tuan-tuan? Dan ini realiti yang rakyat kena nilai. Jangan kita dengar lagi janji-janji manis daripada Pakatan Harapan. Kita tengok bakal Menteri Besar daripada Pakatan Harapan yang telinga capang ni tuan-tuan. Dulu masa dia jadi menteri pun, dia tak boleh tunai janji dia. Apa janji dia pada orang di negeri Johor? Apa janji dia? Lepas ni kalau balik Johor tak payah lagi bayar tol. Betul tak? Siapa yang bayar tol datang jumpa saya, klaim balik duit tol dia. Ingat lagi? Janji yang tu kau tak tunaikan tuan. Baru-baru ni bila Anwar datang tempat dia kata, bayar-bayar ni, dia kata simpan renggam ni akan jadi fixed deposit keadilan. Dia ingat boya tu. Dia ingat Muan Hafiz tu tunggul kayu tu. Nak bantu dia menang tuan. Pakai otak sikit. Apa kejayaan Masli Manik yang boleh dibanggakan sampai orang simpan renggam ni akan undi dia lagi? Kasut hitam. Kasut hitam, stoking hitam. Yang dah beli kasut hitam tak sure nak pakai stoking hitam ke stoking putih. Lagi pening lah bapak ni kan? Betul tak? Dah beli kasut putih, nak kena beli pula kasut hitam. Sekarang itu je dia fikir. Belum selesai janji dia pasal tol. Baru-baru ni bila Anwar datang, depan Anwar dia kata, lepas ini tuan-tuan, kita akan pastikan tidak ada lagi banjir di negeri Johor. Allah Akbar. Yang mudah untuk ditunaikan 380 juta tuan-tuan nak hapuskan, 380 bilion kos untuk menghapuskan tol. Lepas pilihan raya dia kata, masa kita janji kita tak tahu kita nak menang. Maknanya apa? Maknanya kau nipu lah. Betul tak tuan? Boleh ke jawab macam tu? Kita masa janji kita tak tahu yang kita nak menang. Kita ingat kita akan kalah. Dan kau janji bulan yang minta, ada pula 25% orang raya minta apa-apa cilik, percaya. Betul tak? Yang lagi 75% undi biaya lagi. Kalah kita tuan. 97% masyarakat Kewah pada raya lepas menyokong Pakatan Harapan. Last kali bila bursa saham Kuala Lumpur jatuh, siapa paling tertindas? Orang Cina juga yang kena. Bila mata wang jatuh, siapa golongan peniaga? Beli spare part sudah jadi lebih mahal. Beli barang-barang dari luar negara menjadi lebih mahal. Menyumpah lah. Betul tak? Sesalah.
Bila mata wang menghudung, bursa saham menghudung. Lepas tu pula ditambah pula bapak lockdown menjadi Perdana Menteri. Baik-baik dia orang boleh berniaga, dia orang kena duduk kat rumah, tak boleh berniaga. Berapa ramai yang hutang along, kena pinjam duit along untuk buka perniagaan. Last sekali boleh bayar along tak? Tak boleh tuan. Bila tak boleh bayar along tuan, bila kena hambat dengan along peduli apa? Ada juga along yang betul-betul nak tolong. Ada. Bukan semua along jahat, ada juga yang baik. Kan? Lebih-lebih lagi along yang memahami kita ada Perdana Menteri yang bongok macam Muhyiddin Yassin. Kan? Ada juga yang tak sampai siram cat mewah dan sebagainya. Ada. Dia memahami. Tapi yang tak faham ni tuan, dia ukur, dia ancam bunuh. Last sekali bila ketakutan nak keluar, nak cari jalan keluar, apa dia? Bunuh diri tuan. Siapa kita nak persalahkan bila rakyat Malaysia terpaksa bunuh diri kerana tak boleh lagi mencari pendapatan? Siapa? Itu ni bapa rukun negara apa? Cubalah rakyat Johor ni, naikkan bendera Abah Sayang Johor. Nak tengok Abah Johor kan bodoh. Orang Melaka pun tak bodoh. Dia letak signboard Abah Sayang Melaka. Kalau kat Johor ni tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, kalau dia letak Abah Sayang Johor, orang Johor semua tahu dia bukan sayang Johor, dia sayang Singapura. Tuan-tuan tahu apa dia kat Singapura? Ni kaji, kan? Orang tahu. Dan orang tak lupa tuan. Saya masih ingat lagi bapa saya pesan kat saya, dia kata satu hari Muhyiddin ni, orang cerita ni, Muhyiddin ni menangis kat kubur di Muhammadiyah. Tanah kuburan kat Johor Bahru ni ada satu tanah kuburan namanya Muhammadiyah. Ini joke lah, Dia kata dia menangis tak isak-isak. Orang tanya Tan Sri, kenapa Tan Sri nangis? Dia nangis sebab itu dia tanah dia tak boleh jual dalam Johor. Orang Johor tak lupa. Tuan-tuan, satu ketika dahulu Tuanku Sultan Johor pun tak nak tengok muka dia. Betul-betul. Jangan lupa. Sama juga dengan pejuang ni. Pejuang baru-baru ni mengumumkan dia nak bertanding 42 kursi. Maka hari ini saya isytiharkan pejuang akan tewas 42 kasar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kerana bapa dia lah tuan-tuan yang telah memfitnah di bawah dunia Tuanku Sultan Johor, Tuanku Sultan Iskandar, almarhum Tuanku Sultan Iskandar. Ingat lagi? Kerana nak rampas kuasa raja supaya dia menjadi maharaja. Apa dia buat? Dia fitnah kata Tuanku Sultan Johor main golf, bola tak masuk lubang, katuk kepala Kenny. Kenny mati. Abang kepada Kenny tersebut, Private Adam mengamuk kat coket. Ingat lagi? Tuan-tuan, orang Johor tak akan lupa fitnah ni. Tan Sri Anwar Musa sebelum pilihan raya lepas mendedahkan di Seri Gading. Dia minta maaf kepada Ketua Uli Mahkota Johor. Dia kata dia terlibat membantu Mahathir dalam fitnah yang dibuat ke atas Tuanku Sultan Johor untuk bangkitkan kemarahan rakyat supaya rakyat bersetuju tarik balik kuasa raja ni tuan-tuan. Rupa-rupa dia nak jadi maharaja. Itu sebab bila dia sebut kleptokrat, setengah-setengah tu tak faham apa tu klepto, apa yang krat. Dia ikut saja. Saya nak beritahu tuan-tuan, kleptokrat yang sebenar, penyamun yang sebenar dalam negara ni, bapa pada segala penyamun di Malaysia ni, Mahathir Mohamad. Bukti dia senang je tuan-tuan. 9 Perdana Menteri anak Datuk Seri Ismail Sabri Davi ada jadi jutawan atau milioner atau bilioner, ada? Tak ada. Anak Datuk Seri Najib ada yang jadi bilioner? Tak ada. Nak buat filem pun kena pinjam duit daripada Abang Hafiz. Betul tak? Kenapa dia tak pakai pinjam duit dalam negara? Kenapa pinjam duit dari luar? Sebab tak nak guna kuasa, salah guna kuasa bapa dia.
Dia pinjam daripada abang IP. Sesama anak siapa lagi? Ramai anak Perdana Menteri, anak Pala dan sebagainya. Menantu saya tak pasti lah. Dia ada anak tak ada. Menantu tu kalau nak jadi bilioner pun sekarang lah. Dulu tak mungkin. Tak mungkin. Sesama tak ada. Tapi anak Mahathir tak ada seorang pun jadi jutawan, tuan-tuan. Semua bilioner. Betul tak? Tak ada seorang jadi jutawan. Semua bilioner. Takkan orang tak boleh fikir siapa kritokrat. Buat KLCC daripada mamarnya, satu bangunan bagi kat Jepun, satu bangunan bagi kat Korea buat. Orang yang rapat dengan Siti Asma, perahu semua dibekalkan oleh Mahathir. Ada kaitan dengan Mirzan Mahathir, mamar, finishing, segala macam. Semua keluarga dia buat sebab sakit Formula 1. Betul menaikkan nama Malaysia. Tapi siapa chairman sebab sakit Formula 1? Mozali Mahathir. Semata-mata kerana nafsu serakah dia. Suka kat kereta-kereta mewah ni, tuan-tuan. Sanggup buat. Untung tak buat sebab sakit Formula 1? Tak untung. Setiap tahun kerajaan kena bayar 300 juta, 300 juta, 300 juta. Sebab apa? Sebab tiket mahal nak mampus. Yang laku 20%. Tuan-tuan, jadi setiap tahun kerajaan kena belanja 300 juta, 300 juta, 300 juta. Apa Datuk Seri Najib buat? Dia tukar daripada buat Formula 1, dia try buat MotoGP. Bila MotoGP, Mamak Lempir, geng-geng yang suka motor, beli tiket 80% laku. Dah tak payah subsidi lagi. Jadi kalau tuan-tuan Perdana Menteri nak kekalkan sepang sirkuit Formula 1 sebagai lintar Formula 1 atau nak tukar jadi MotoGP? Mestilah buat MotoGP. Bila dia tukar jadi MotoGP, sakit tak hati anak Mahathir itu, tuan? Bila dia sakit hati, dia mengadu ke siapa? Bapak dia. Betul tak? Saya nak kata tuan-tuan, antara sebab yang Mahathir marah sangat dengan YMDB ni, bila kita buat YMDB ni, saudara, kita telah arahkan YMDB tubuhkan IPP, Independent Power Producer. Sebab ingat tak satu ketika dulu 1990 apa, 92 gitu. Satu negara blackout. Sebenarnya blackout itu apa? Untuk membolehkan syarikat swasta menjanakan elektrik bagi jual kat TMD tu. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya Muhtar Al-Bukhari, YTL, Ananda Krishnan, Syarikat Tanjung, Genting Sanian. Ini 4 kronitor Dr. Mahathir dapat kontrak. Yang Tan Sri Ali Anup letak jawatan marah ni bukan kerana 4 ni dapat kontrak saja, tuan-tuan. 4 ni dia letak, bila dia masuk harga, dia paksa bekal ni, tuan-tuan, dia bekal dengan harga 8 sen lebih mahal daripada yang TMB sendiri jana. 8 sen lebih mahal. Bila kita beli dengan harga 8 sen lebih mahal, siapa yang kena tanggung kesannya? Pengguna. Kerajaan tak tanggung, tuan-tuan. Pengguna tanggung. Sebab apa pengguna tanggung? Sebab pengguna kena bayar tarif elektrik yang lebih tinggi. Betul tak betul? Kemudian tuan-tuan, Petronas kena tanggung. Tuan-tuan tahu tak, Petronas dia bagi subsidi gas below market value. Below market value. Sepanjang tempoh 21 tahun kontrak ni, 4 syarikat ni, dia dapat berapa, tuan-tuan? Dia dapat 155,000 juta ringgit subsidi baru, belum kira untung daripada penjualan tenaga. Baru subsidi gas. Sebab nak jalan kuasa elektrik, banyak pakai gas. 155 bilion. Kita rakyat Malaysia 32 juta baru dapat subsidi RON 95 diesel. 2014 kalau kita tak tarik subsidi pada 1 Disember sampai hujung tahun 2014 saja, RON 95 punya subsidi, diesel punya subsidi dengan gas memasak LPG,
Tiga barang ni nilai subsidi dia baru 22.34 bilion. Kongsi 32 juta. Itu pun Datuk Seri Najib tarik. Sebab apa tarik? Sebab yang dapat subsidi ni, tuan-tuan, 70% golongan M40 dengan top 20. 30% yang dapat pada B40. Jadi Datuk Seri Najib cakap, subsidi ni bantuan, pertolongan. Jadi bila kerajaan bagi bantuan, bagi pertolongan, kita bagi bantuan ni, kita kena bagi pada orang yang susah, bukan pada orang yang kaya. Betul tak tu? Kenapa 70% pergi pada golongan yang kaya? Sebab contoh roda lipat. Kalau ada B40 dalam dewan, dia orang ni biasa naik motor. Betul tak? Motor, saya nak tanya dalam dewan ni ada tak yang pakai motor minyak dia RM50? Ada? 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 Tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada RS Adventure, betul Adventure, GS Adventure yang besar, yang itu boleh masuk RM50. Kalau sakat pakai Harley Davidson pun tak boleh masuk RM50, tuan-tuan. Apa tak lagi kalau orang pakai kapcai, habis buat RM3, RM5, tak? Kalau katalah ada kereta B40, pendapatan isi rumah, suami, isteri, kalau ada anak 2-3 orang, seorang nak kerja, 3 orang ni lagi campur tak lebih daripada 4,000. Kereta apa dia boleh pakai? Habis buat kancil, maybe, betul tak? Kancil ni tuan-tuan, tahun 2014, contoh ambil bulan 6. Bulan 6 harga 1 liter RM1.70 besi, tak silap saya. Setiap liter kita subsidi 68 sen. Bila kancil ni tuan-tuan, tuang minyak penuh. Dah penuh ni kita gegor pula, gegor dah bagi sampai nampak minyak kat atas tu. 50-51 ringgit. Katalah RM50, 68 sen. Berapa subsidi dia dapat? RM17.40 sen. Kalau orang yang kelas menengah ni pakai Perdana bising, pakai Toyota Camry 2.0, dia orang boleh isi RM150. Berapa subsidi dia dapat? Lebih RM50. Adil tak tuan-tuan? Orang yang susah dapat RM17.40. Orang yang kaya, yang pertengahan, dapat 3 kali ganda lagi banyak. Habis yang betul-betul kaya, yang pakai Jaguar, yang pakai BMW 7 Series, yang pakai kereta besar tahun 2011 ke atas, tuan-tuan, kereta R-Class pun, kalau Mercedes-Benz paling besar pun masih boleh pakai roda lipat, Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, lagi besar kereta dia, lagi kuat kita ke dalamnya, lagi banyak subsidi kerajaan kena bayar. Macam mana Datuk Seri Najib tak tarik balik? Datuk Seri Najib tarik balik, kemudian dia pulangkan prim daripada 500 naik kepada berapa? Last kali 1,200. Kalau itu hari kita pernah naik tadi 2,000 ringgit. Nasib baik Datuk Seri Ismail Sabri dah naikkan dari 2,000 ringgit sekarang. Dia kena amun juga pemerintah tuan. Sebab orang lain dia tak fikir pasal rakyat. Betul? Kita yang fikir. Sebab kita memahami denyut nadi rakyat. Jadi kalau di Johor dia nak tengok kerajaan Johor ini kembali makmur dan lagi banyak kita boleh pulangkan. Bila pertumbuhan ekonomi bagus tuan-tuan, pelabur masuk ke dalam negara ni, pendapatan kerajaan negeri bertambah. Kalau dulu boleh bagi 500, depan ni kita boleh tambah. Tak tahu. Kita tunggu nanti apa manifesto yang akan diumumkan oleh Datuk Seri Hasni Mohamad, Menteri Besar Johor kita. Saya yakin tuan-tuan, kalau BN berjanji, BN takkan janji benda yang kita tak mampu nak buat. Betul? Dalam banyak-banyak parti politik di Malaysia ni, jangan tunggu manifesto parti lain. Sebab parti lain dah confirm kencing tuan-tuan. PH boleh percaya? Tak boleh. Muda boleh percaya? Tak boleh. Sebab apa? Sebab muda ni tuan-tuan, Presiden sementara dia ni, Presiden sementara dia ni ialah sebahagian daripada kerajaan PH. Betul tak betul? Kenapa saya
presiden sebenarnya masih dalam UMNO. Bila tak dapat jadi calon nanti, dia akan jadi presiden muda yang sebenar. Tunggu je. Sekarang tak bongkar satu persatu. Bila saya Salib cakap pun, dia dah terkeluar ayat. Dia kata apa? Tablet ini diberikan oleh Tan Sri Kalimullah. Tuan ingat lagi siapa Kalimullah? Buka lah sendiri. Terus bawa saya cakap, saya nak beritahu tuan-tuan, muda pun daripada Pakatan Harapan yang telah memberikan janji Bulan Bintang nak beri peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Ada dapat? Tak ada. Siapa lagi? Muhyiddin, Azmin Ali, Saifuddin Abdullah, semua yang dalam kabinet daripada bersatu ni tuan-tuan adalah daripada kerajaan Pakatan Harapan. Betul tak? Mukhlis Mahathir, pejuang. Siapa dia? Dia bapa kepada pengurusi, dia anak kepada pengurusi Pakatan Harapan dulu. Semua di Pakatan kencing tuan-tuan, yang hanya berjanji, yang menepati janji di segala Barisan Nasional. Itu sebabnya sepatutnya pilihan raya 2018 tu kita buat 2017 selepas sukan C, lepas menang, mood tengah bagus. Tapi pasal ada beberapa perkara. Antara ini tuan-tuan, Datuk Seri Najib nak pastikan janji yang dibuat pada 2013 dapat ditunaikan. Jadi dia drag sehingga kan tuan-tuan, Datuk Seri Najib telah berjaya. Bila kita check balik janji-janji kita dah tunaikan 99.4 atau 99.6%. Mana ada kerajaan sebuah parti politik dalam dunia ni tuan-tuan tunaikan janji macam Barisan Nasional. Jadi saudara, kalau datang bab manifesto tuan-tuan, tak ada orang lain kita boleh dengar kecuali manifesto siapa dah? Barisan Nasional. Yang lain tak percaya. Jadi saya cakap, saya rasa cukuplah mukadimah saya pada malam ini. Itu baru mukadimah. Itu baru mukadimah. Jadi kalau ada orang nak tanya soalan, Amdani ya. Kalau ada orang nak tanya soalan, lepas ni bolehlah moderator kita buka pada sesi soal jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Rukman Nur Adam di atas ucapan yang panjang lebar. Beliau katakan ini baru permulaan. Jadi seterusnya, kalau ada tuan-tuan, puan-puan atau saudara-saudara sekalian yang ingin bertanyakan untuk pencerahan berkaitan apa topik yang kita bincangkan tadi, dipersilakan. Ada tak? Teman-teman semua, saya dimaklumkan kita punya sesi bual bicara kita berbagi disiarkan secara langsung juga melalui. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Lain tak ada. Oh, lain tak cantik. Siaran tertunda. Okey, ada tuan-tuan yang nak bertanya? Okay, Mas Arum ada soalan? Ada Mas Arum? Ada. Ji? Satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nur Adam. Saya wakil daripada PDM Kampung Kubah. Jadi di Kampung Kubah ni sebenarnya kita sangat bersemangat Datuk. Dan di kada kita tewas di masa PRU 14, kita telah berjaya menubuhkan pemuda. Dan satu-satunya cawangan yang berjaya menubuhkan pemuda di negara dan sekitar. Jadi pertanyaan saya Datuk, kita yakin dan mampu untuk memenangi pilihan raya pada kali ini. Tapi kita tak sanggup lagi nak menunggu sahaja pada PRN. Kita nak tunggu terus pada PRU. Apa pendapat Datuk? Adakah kita dah bersedia sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada soalan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan saya secara umum lah. Kita tengah menghadapi PRN negeri Johor
Dan saya pun ingin minta nasihat dan pendapat Datuk yang banyak pengalaman dalam bidang politik ini. Macam mana kita untuk nak menghadapi untuk PHN strategi yang dah dirancang oleh pihak atasan, maka kita tak dapat lagi maklumat di bawah. Dan macam mana kita nak menghadapi bagi pada orang ahli UMNO yang ingin mensuportaskan kita punya PHN kita ni. Sebab kita sekarang menghadapi masalah tentang ada yang sabotaj kita punya perjuangan kita. Macam mana kita nak mengatasi itu? Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada soalan lain? Ada tak? Tadi ada, belakang. Kita bagi 2 soalan dulu. Belakang ada soalan standby yang tadi. Okey. Kalau nak buat pilihan raya umum cepat, kena pastikan Johor kita menang 2/3. Kerana bila Johor menang 2/3, kita dah menang di Melaka. Tapi Melaka tidak ada undi 18 tahun dari ke atas. Kita dah menang di Sarawak. Kawan kita juga lah ni, kiranya tuan-tuan daripada CPS. Tapi tidak ada undi 18 tahun dan ke atas. Johor ialah test ground, tuan-tuan. Kalau kita boleh menang di Johor, kadang-kadang Johor ni sebuah negeri yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, masyarakat majmuk. Johor boleh dianggap sebagai kawasan marginal, yang ramai pengundi-pengundi bukan Melayu. Kita tidak ada masalah untuk memenangi kerajaan persekutuan. Jadi bila kita menang di negeri Johor, saya yakin semangat kita bila kita berhadapan dengan pilihan Perhimpunan Agung UMNO, semangat kita sudah dalam keadaan bersedia untuk mengadakan pilihan raya umum. Timing itu penting. Kita tak boleh biarkan timing ni terlepas macam kesilapan yang kita buat pada tahun 2018. Patutnya lepas menang SEA Games tu, kita terus buat pilihan raya. Tapi pasal nak tunaikan janji, sekarang kita tak terikat nak tunaikan janji kita. Pada tahun 2018 kita ada buat manifesto, tapi kita tak memerintah, betul tak? Jadi rakyat tolak manifesto kita. Saudara, inilah masanya. Ini masanya kita boleh buat pilihan raya, fresh election, supaya boleh betulkan kesilapan yang dibuat oleh setengah-setengah pihak pada tahun 2018. Jadi kalau kita menang di Johor, saya yakin Perhimpunan Agung ini, perwakilan UMNO akan memberikan ketetapan, membuat ketetapan. Macam dulu kita buat ketetapan, kita tak nak pilih sama dengan bersatu lagi, betul tak? Tapi kalau dah hari ini pun kita tengok Muhyiddin Yassin dan masa kita dah cakap, mereka cerita kata presiden kita bawa fail berbondong-bondong pergi jumpa dia, fitnah bekas presiden kita, dan mula pula mengugut kononnya nak mendedahkan masalah kewangan negara ni sekarang dalam keadaan parah. Yang menyebabkan parah ni masalah korang lah, betul tak? Macam mana tak parah? Yang otak lembu macam Mahathir, tak cakap tadi tak? Dia pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri, patutnya dia cerdik, betul tak? Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, apa dia buat? Dia tak tahu dari bersifat source of income. Dia tak tahu macam mana nak menjaga pendapatan untuk negara. Yang dia pandai buat, dia jual semua aset-aset negara. Dia jual semua aset khazanah yang dikumpul oleh Datuk Seri Najib. Dia jual aset tabung haji. Dia jual macam-macam, tuan-tuan, untuk membolehkan gaji kaki-kanan awam dibayar dan sebagainya. Betul tak? Bila datang Muhyiddin Yassin, apa dia buat? Dia sambung kerja-kerja Mahathir, pinjam sana, pinjam sini. Lebih 300 juta dia pinjam. Tuan-tuan, dia pinjam, dia bagi pada rakyat, saya tak faham.
tuan. Apa dia buat? Dia daruratkan negara. Sebab apa dia nak buat darurat di sana? Pertama, kerana nak pastikan tak ada orang boleh menjatuhkan dia. Tetapi kedua, tuan-tuan, dia buat darurat supaya dia boleh belanja duit negara dan tak boleh kita question. Di bawah undang-undang darurat dia boleh berbelanja. Apa dia buat dengan duit yang dia pinjam, tuan-tuan? Apa dia buat? Dia bagi projek direct nego kepada kroni-kroni dia. Dan bila dia bagi projek direct nego kepada kroni dia, itu sebab hari ni kita tengok dia orang kaya-kaya. Tengok saja macam mana dia berbelanja di Melaka. Dia ada dia punya lori dia, trailer dia dengan LED punya projektor screen. Duit dia bagi. Bila gerakan dia meriah, tuan-tuan, buat program semua kat hotel-hotel. Kita buat kat Balai Raya je ni. Kita dah jadi Perdana Menteri pun kita masih buat kat Balai Raya. Sebab kita nak kurang macam dia. Dia orang ni bukan sedekat kurang, dah sampai ke tahap kurang, tuan-tuan. Ini realiti. Itu sebab tak payah sembang lah. Kalau tak betul saya jawab, sama saya. Kita jawab di mahkamah. Kita minta dia dedahkan direct nego yang dia bagi ketika dia menjadi Perdana Menteri, ketika musim darurat. Siapa yang dapat projek direct nego? Keluarkan semua nama-nama. Keluarkan senarai apa projek yang dia bagi. Memanglah, tuan-tuan, memanglah negara berada dalam keadaan tenang hari ini. Sebab orang dah jahanamkan negara. Itu sebab kita kena betulkan. Dan cara nak betulkan, kita kena pastikan, tuan-tuan, kita buat pilihan raya cepat. Lagi lambat kita buat pilihan raya, saudara, lagi lambatlah pelaburan baru masuk. Sebab orang luar tahu Malaysia di bila-bila masa boleh buat pilihan raya. Kerajaan boleh bertukar. Kalau kita ada kerajaan yang konsisten, honor perjanjian yang lepas, tak ada masalah. Tapi bila bahalul-bahalul ni memerintah, apa dia buat? Pertama sekali, dah buat perjanjian untuk buat ECLN, dia batalkan. Betul tak? Dah buat perjanjian nak buat high speed rail daripada Kuala Lumpur pergi ke Singapura, perjalanan hanya 1 jam setengah. Apa dia buat? Dia batalkan. Berapa banyak kita dah bayar kat Singapura? 300 juta. Itu baru bayar pampasan. Tapi berapa banyak kerugian akibat daripada tindakan bodoh memilih mana menjadi Perdana Menteri. Banyak, tuan-tuan. Digantikan pula dengan si tompok ni, tuan-tuan. Kita maaf cakap lah, ni 2 ekor ni memang merosakkan negara. Apa taknya? Dia teruskan balik, nak jadi buat balik high speed rail, tapi dengan syaratnya kena menguntungkan kroni dia. Apa macam mana dia buat? Dia suruh buat high speed slow rail daripada sini, tuan-tuan, daripada sini kena pergi dulu ke KLIA. KLIA pergi Singapura high speed rail. Sampai kat KLIA kena naik slow speed rail yang dibuat oleh YTL dulu. Apa dia panggil? ERL. Jadi tak high speed rail? Tak jadi, tuan-tuan. Macam mana Singapura nak setuju? Saudara, gila dia orang ni. Babi pun tak gila macam ni, tuan-tuan. Macam mana tak jahanam negara? Saudara, saya cakap terus-terang lah, saya memang geram dengan dua manusia yang merosakkan negara. Bukan apa, tuan. Lepas ni kalau kita dapat ambil alih negara, it's not going to be an easy task. It's going to be a very difficult task. Nak bawa masuk pelabur, tuan-tuan. Bukan senang pelabur nak turun masuk tiba-tiba kita punya ekonomi booming. No way. Dia akan masa 12 tahun. Kemusnahan yang dibawa oleh Mahathir dengan DAP dengan Muhyiddin ini, tuan-tuan, nak selesai memakai masa berbelas tahun. Zaman tu mungkin saya dia kot jadi Perdana Menteri. Belum tentu dia selesai nak bayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Muhyiddin dan Mahathir.
dia fitnah kita. Dia kata zaman Datuk Seri Najib, ekonomi negara menuju ke arah kebangkrapan kepala otak dia. Datuk Seri Najib 2015 tu hutang negara 54% lebih. 2016 dia berjaya turunkan kepada 52.7% lebih kurang. 2017 dia berjaya turunkan lagi hingga 50.8% daripada kita punya GDP. Masa kita kalah tuan-tuan, suku pertama hutang negara tinggal 48% lebih. Tuan-tuan, bila bagi kat dia orang pemerintah, tuan-tuan, hari ini hutang negara, kalau 2017 tu masa 50.8, kita punya hutang 686.8 bilion, 686.8 bilion. Saudara, sekarang ni hutang negara lebih 1 trilion, tuan-tuan. Yang dia yang tipu kata hutang negara zaman kita 1 trilion ni, sebab dia kira sekali faedah. Dia kira sekali faedah. Contohnya lah kan, orang tanya kita, kau beli kereta Honda Accord ni berapa harga? Kita jawab 148. Tapi kalau tanya dengan dia buat dia tak jawab 148. Dia kira harga kereta 148 kali dengan interest 9%, katalah 3.25% kali dengan 9 tahun. Dia campur tu, dia jawab 250,000. Contohnya inilah apa yang Lincoln buat. Nak burukkan kononnya hutang kita sampai 1 trilion. Last kali zaman dia lah yang menyebabkan hutang kita ni sudah lebih 1 trilion. Ingat senang, nak boleh? Tak senang, tuan-tuan. Tetapi kita kena mula lakukan sesuatu. Kita kena mula selamatkan negara kita ni. Dan tidak ada orang lain boleh selamatkan negara kita ni, tuan-tuan. Mahathir 22 tahun pengalaman jadi Perdana Menteri, tapi dia ada satu pasukan yang kononnya bersih, satu pasukan yang belum tercemar, satu pasukan yang tidak ada kes rasuah kononnya. Kita tengok, tuan-tuan, bila ada menteri-menteri yang tak ada pengalaman, semua jadi kerajaan cap ayam. Kalau salin cap ayam okey lagi, betul tak? Kalau kerajaan cap ayam, tuan-tuan, yang akan jadi sengsara, tuan-tuan, ialah rakyat. Rakyat, tuan-tuan. Okay? Jadi kalau kita menang 2/3 di Johor, insya-Allah, tuan-tuan, bila raya umum, saya rasa bila-bila masa lagi selepas kemenangan kita di Johor. Okay. Kedua, macam mana orang UMNO yang sabotaj? Saya nak beritahu, tuan-tuan, salah satu sebab kenapa kita kalah di Johor, bila ada pemimpin kita tak dapat jadi calon, kan? Kita sabotaj orang lain yang dapat jadi calon. Perangai buruk UMNO ni kena buang. Sebenarnya dia bukan perangai buruk UMNO, perangai buruk manusia. Dulu UMNO masa mula-mula tubuh, semua orang tolak depan, tolak jadi ketua. Sebab tak ada kuasa. Betul tak? Sebab lawan dengan British masa tu ada risiko boleh dicop sebagai penentang penjajah. Betul tak? Jadi masa tu tak ramai orang yang sanggup ke depan. Tapi bila dah ada kuasa, lambat laun berlaku perebutan jawatan ketua. Perebutan jawatan ketua bahagian. Semua berebut nak jadi menteri, semua berebut nak jadi Perdana Menteri. Itu biasa. Biasa, tuan-tuan. Sama juga nak fikir mula-mula dulu main tolak-tolak. Itu yang pakar bedah, yang tak ada tahu pasal politik pun boleh jadi ahli majlis tertinggi keadilan. Tapi bila dia dah ada kuasa, contohnya baru dapat kuasa di Selangor, ketua pemuda PKR baru tukar ketua pemuda negeri, demonstrasi, tuan-tuan. Nampak? Jadi parti mana pun, tuan-tuan, bila dah ada kuasa akan berebut. Cuma nasihat saya satu saja. Kita belajar melalui pengalaman. Apa pengalaman kita? Bila kita sabotaj kawan kita yang dipilih mewakili parti kita, pada tahun 2018, UMNO daripada memenangi 38 kursi, tuan-tuan, sebelumnya
2013 UMNO BN menang 38 kursi. Tiba-tiba daripada 38 kursi separuh hilang tuan-tuan. Hanya tinggal 19 kursi. Separuh hilang. Kalau dah separuh hilang, kita dah merasa azab, kita kalah pilihan raya, hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan, kedudukan Islam diperlekeh, kedudukan Raja-Raja Melayu tak pernah dalam sejarah. Bukan setakat pelabur lagi, agung lagi. 2 tahun jadi Perdana Menteri, letak jawatan, tak boleh tahan dengan Mahathir. Agung pun lagi. Tuan-tuan, tersalah. Takkan kita nak sabotaj lagi? Ni kawan kita ni ada potensi jadi calon. Kalau dia jadi calon, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak jadi calon, tolong pastikan dia bekerja bermati-matian untuk memenangkan calon Barisan Nasional di bulan Manis. Penting. Kalau kalah pun dia tak pergi melancong ke luar negara. Kalau kalah pun dia tak tinggalkan perjuangan, masih duduk di bilik gerakan, masih turun pasal bendera. Mana tahu Allah Ta'ala tak nak bagi dia jadi adun, bagi dia jadi ahli parlimen. Mana umur berapa tahun masa jadi ahli parlimen? Betul tak? Masa itu dia jawatan ketua pemuda. Betul tak? Kalau tak jadi adun pemanis, mungkin dia jadi ahli parlimen. Betul tak? Kita kena tanam. Saya belum tentu jadi calon tuan. Bak kata orang tu, kalau tak nak takut tak menghasil lah jadi adun, mana nak tahu dapat jadi ahli parlimen. Kalau ahli parlimen pun manusia tak nak bagi kat kita tuan. Setidak-tidaknya yakinlah, bila kita buat baik di sekitar Allah Ta'ala akan balas kita. Kalau jadi ahli parlimen kat dunia tapi kita jadi ahli neraka, nak buat apa? Betul tak? Manalah tahu kebaikan yang kita buat kepada rakyat. Berapa kali dah dia tolong orang banjir, bantu mangsa banjir, orang banjir terkesan, rumah rosak, repair rumah, pergi bersihkan rumah, bagi lagi bantuan makanan. Tuan-tuan, mungkin kita amalan tak apa-apa nak bagus, tetapi Allah Ta'ala tahu kerja-kerja kebaikan yang kita buat. Kalau kita ikhlas berjuang untuk parti kita ni, kena ingat tau, parti kita ni yang telah menjadikan Islam sebagai agama persekutuan. Berjuang dalam UMNO ni saudara, walaupun kita tak pernah janji untuk masuk syurga, macam PAS janji tuan-tuan, tetapi saudara, kerana UMNO lah, sepanjang tempoh UMNO memerintah, ada pernah kedudukan agama Islam diperkotak-katikkan? Ada. Ada pernah kedudukan Raja-Raja Melayu diperlekeh, orang duk kata, duk gantung kepala babi dekat muka yang Tuan Agung, badan yang Tuan Agung. Ada? Tak ada. Ada orang pijak muka kita punya Perdana Menteri dengan Presiden PAS. Ada? Tak ada. Tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, kalau kita berjuang bersama UMNO Barisan Nasional ni, niat kita berjuang ke jalan Allah, berjuang untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara kita. Bila niat kita baik tuan-tuan, tak dapat balasan sesama manusia di dunia tuan-tuan, mungkin akhirat ni kita ada peluang. Manalah tahu dapat jadi wakil rakyat kat syurga tuan-tuan. Mudah. Saya belum cek lagi ada perlembagaan ke apa ke tak ada. Tak tahu. Bak kata dia senangnya, tak ada balasan di bumi ni, ada balasan di akhirat. Tak dapat kejar dun, mungkin Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik. Mungkin nak bagi parlimen. Tak dapat parlimen, mungkin bila dah tak payah belanja untuk rakyat, tak payah nak buat kerja benar-benar, dia ada masa untuk buat berniaga. Bila dia ada masa untuk buat berniaga, duit sebagian daripada harta dia tu dia belanja ke jalan Allah Ta'ala, lagi laju dia pergi syurga daripada pemimpin. Kena ingat, jadi pemimpin tak senang, jadi ulama lagi tak senang. Sebelah kaki dah duduk dalam neraka. Silap langkah, orang yang tak sayang ni boleh masuk ke syurga. Orang yang kononnya alim ulama ni tuan-tuan, akhirnya boleh pergi ke neraka. Ini kena ingat ni. Bagi minum
Anjing pun akhirnya boleh ke syurga, tuan-tuan. Seorang pelacur. Cuba bayangkan saudara. Setakat ni saya belum pernah lagi pelacurkan dia. Betul tak? Ini hadis Nabi, tuan-tuan. Hadis Nabi. Bagaimana seorang pelacur akhirnya diberikan tempat di syurga hanya kerana memberi minum kepada anjing. Apatah lagi dia bagi makan orang yang susah, yang kesal daripada COVID, akibat daripada beberapa lockdown negara, tutup semua sekali kita punya pintu ekonomi dan sebagian besar untuk yang esensial saja buka. Orang susah dia bantu. Pasti tuan-tuan, ganjaran Allah Ta'ala itu ada. Jadi tak perlu memang. Ada soalan lain? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikit minta komen. Ya. Datuk, berkenaan tentang yang terkini, apabila mahkamah buat keputusan melepaskan Datuk Seri Najib berkenaan isu tu. Sikit. Okey. Sekarang macam ni lah. Saya minta semua yang dalam dewan ni tolong follow Lokman Nur Adam Official. Jadi tuan-tuan akan dapat berita saya. Kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, tuan-tuan, takkanlah saya tak post. Betul tak? Ini tak mana punya sokongan nyamuk, website nyamuk, tuan-tuan. Dia post benda tu. Entah ada orang sendiri buat, pada dia orang balik buat polis. Sebab itu dimainkan. Kita pun syukur Datuk Najib dah lepas. Memanglah saya pun harap Datuk Najib dah lepas. Macam mana nak lepas? Tuan-tuan, macam saya cakap tadi, Ketua Hakim Negara Ratikan Mahathir, Peguam Negara Ratikan Muhyiddin. Betul tak? Selagi kita tak betulkan sistem kehakiman kita, nanti orang yang neutral, orang yang bertindak tak kira parti apa, dia akan putuskan, berlandaskan keadilan. Orang yang akan dakwa, dia tak peduli parti UMNO ke, PAS ke, DAP ke, salah, dia dakwa. Cukup bukti kuat, dia dakwa. Kalau pendakwa terpilih, dia gugurkan. Selagi tak ada, tidak ada, kita tak restore balik, tak restore, tak betulkan sistem kehakiman, sistem jabatan peguam negara semua sekali ni, tuan-tuan, kita tak akan dapat keadilan untuk rakyat Malaysia. Jadi saya rasa cukuplah. Satu lagi. Okey, saya cuma nak tanya lah. Ya. Semangat yang telah diberikan memang semangat. Tetapi Datuk pernah cakap tadi, duit bukan penting tapi itu memerlukan juga. Memerlukan. Okey, hari ini kita akan menghadapi satu pengundi yang baru. Ya. Umur 18 tahun yang tak pernah berlaku. Ya. Jadi contoh tempat saya ada 600 yang baru. Jadi perlukan pengumpulan budak-budak muda ni. Ya. Tapi bekalan untuk mereka yang kita nak jumpa tu pun kita tak ada. Jadi, InsyaAllah. memang sekarang memang tak ada apa-apa yang kita dapat. Jadi benda itu perlulah untuk kita memastikan yang kita akan begitu bersungguh-sungguh dan kita untuk memastikan BN akan menang. Okey. Itulah saya minta komen kerana atas pengalaman atau mungkin boleh diskusi yang begitu. Pertama saya nak beritahu, insya-Allah dana yang akan diberikan kepada tuan-tuan di Johor ini lebih baik daripada apa yang didapat oleh kawan-kawan di Batu. Daripada mana saya tak boleh beritahu lah. Saya tahu lah. Itu satu jaringan. Kedua, secara PM pun sekarang ni dia sedang usahakan. InsyaAllah ada lah bantuan. Ketiga, kena ingat bila perjuangan kita betul ni akan ada daripada macam-macam sumber yang akan membantu kita. Yang penting kita kena berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kita kena berjuang di atas paksi kebenaran. Kita kena berjuang menyuarakan rintihan rakyat. Itu sebab Alhamdulillah hari ini saya tak bimbang untuk dapat sokongan daripada orang muda. Kerana apa yang Dr. Ashraf Wajidi bangkitkan tentang soal KWSP, Datuk Najib soal KWSP, Datuk Zahid pun menyuarakan soal KWSP. Kalau 3 orang pemain watak utama dalam parti UMNO ni memperjuangkan untuk membela nasib orang-orang yang minta KWSP ni, last kali balasan pengundi
tak undi BM. Saya nak tanya, siapa yang akan perjuangkan untuk KWSP ini dikeluarkan? Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, Mukhlis Mahathir, Syed Saddiq Al-Sikaraga. No way. Alhamdulillah. Sama juga kawan-kawan kita yang hari ini menyuarakan tentang vaksin, minta jangan ada diskriminasi, jangan dipaksa, booster dose dan sebagainya. Akhir sekali yang membuat keputusan Perdana Menteri Dr. UMNO. Ini juga akan dipertimbangkan oleh orang muda. Orang muda cukup banyak. Betul tak? Alhamdulillah. Jadi lagi banyak UMNO menyuarakan isu-isu rakyat. Lagi banyaklah sokongan yang kita akan perolehi daripada orang muda. Kalau tanpa undi 18 ni, saya boleh jamin Johor confirm menang besar. Tapi kalau kita dapat separuh pun cukup daripada undi orang muda, kita still boleh menang besar. Jadi kita pegang, InsyaAllah. Umum PM hari ini akan memberikan satu nafas baru. Saya yakin tuan-tuan, Johor ni kita boleh tahu. Dan saya yakin tuan-tuan, kawan-kawan Chinese yang meniaga, yang sengsara, yang mana pro DAP ni gerak 18 dewan tetap DAP tuan-tuan. Tapi yang hilang-hilangnya, yang kedai dia, syarikatnya ditutup, jangan takut. Kalau pendewan tak boleh bagi wang ringgit dalam pilihan raya yang datang ni tuan-tuan, silat-silat dengan dewan pun turun pasal meniaga. Sebab dewan tak akan benarkan lagi parti lain memerintah, baik negeri Johor, baik kerajaan pusat. Dia orang sesara. Jadi macam saya cakap, pilihan raya perlukan duit, tetapi duit bukan segala-galanya. Tapi insyaAllah Johor kita tak menyumbang. Satu hari nanti tuan-tuan akan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup soalan itu sekejap lagi. Okay, next lepas ni secara online Pak dengan Datuk. Okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program kita sembang santai pendedahan sebenar daripada yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia. Jadi kita ada sedikit buah tangan cenderamata dan kenang-kenangan daripada pemuda bahagian daripada PDM Mengkudu kepada bahagian Datuk tersebut. Saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Saidi untuk menyampaikan. Dipersilakan yang bahagia Datuk. Terima kasih ucapkan kerana sudi bertandang untuk kali kedua di Sekijang dan khasnya di PDM Mengkudu bersama yang bahagia Tuan Haji Muhammad Saidi. Okay. Saya menutup majlis pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.